bersama, saya sebut nama bersama, saya juga cadangkan kepada Jebat, iaitu Jebat Derhaka. Saya cadangkan juga kepada Donjai. Saya cadangkan juga kepada Botak Bon. Saya cadangkan juga kepada Tok Singa. Saya cadangkan juga kepada Syafiq. Saya cadangkan juga kepada Joseph. Mereka ni yang label top-top. Jadi saya orang yang insan yang kedil, yang tidak tahu apa-apa, yang masih dalam proses belajar. Jadi saya juga belajar daripada mereka. Maka saya nak wujudkan satu tim dengan mereka-mereka ni. Sebab apa? Sebab mereka punya aura yang tersendiri. Mereka punya keberanian yang tersendiri. Mereka punya kata-kata semangat yang tersendiri. Mereka juga punya semangat daripada diri mereka sendiri. Jadi ini perkara-perkara yang saya lihat daripada sudut kebaikan yang ada pada mereka. Jadi apalah salahnya jika saya beri cadangan yang baik, supaya tiada lagi pergaduhan, tiada lagi perbalahan, maki-makian dan sebagainya. Jadi guys, setelah apa yang saya nilai, setelah apa yang saya teliti, komen-komen yang telah dikeluarkan oleh netizen adalah perkara-perkara yang baik bagi saya. Jadi maka di situ wujudlah satu pemikiran yang baik, yang mana saya rasa eloklah dah sampai masanya. Sebab ada lebih banyak lagi perkara-perkara yang penting. Ini yang saya maksudkan. Apalah salahnya jika pasukan ini yang dibentuk, yang baru nak dibentuk ini, membuat satu pasukan dan membawa isu-isu yang baik demi rakyat, demi bangsa, demi agama dan juga negara. Jadi saya fikir itu yang paling baik. Itu pun terserahlah kepada mereka. Sebab saya tidak pun telefon Jebat untuk bercakap, walaupun saya ada nombor telefon Jebat. Saya ada nombor telefon Donjai, tapi saya tak call Donjai atas cadangan saya ni. Saya ada nombor telefon Tok Singa, tapi saya tak call Tok Singa atas cadangan saya ni. Saya ada nombor Botak Bon, tapi saya tak call Botak Bon untuk cadangkan perkara macam ni. Saya tak call Joseph, walaupun saya ada nombor Joseph, tapi saya tak cadangkan, tak call Joseph untuk cadangkan perkara macam ni. Syafiq, saya tak ada nombor dia. Saya hanya kenal dia di dalam media sosial, maka saya pun beri cadangan juga kepada Syafiq. Sebab Syafiq punya pemikiran yang luas, punya ilmu yang banyak. Jadi boleh dijadikan contoh untuk para-para kita, orang-orang yang macam yang suka buat live ni lah. Maksud saya yang boleh membawa isu-isu ni belajar. Jadi kita sama-sama dalam proses belajar. Kan? Belajar untuk apa? Untuk rakyat, untuk agama, bangsa dan juga negara. Jadi saya rasa itu yang lebih baik. Itu yang lebih baik. Sebab guys, bagi saya, masing-masing ada kelemahan masing-masing. Ya, memang betul, manusia tidak pernah lari daripada membuat kesilapan. Kan? Lautan mana yang tidak bergelora? Bumi mana yang tidak pernah ditimpa hujan? Manusia mana yang tak pernah buat salah dan silap? Jadi bagi saya juga pernah membuat kesalahan dan kesilapan. Jadi apalah kiranya kita nak berbahas ataupun nak berbalah tentang keburukan-keburukan masing-masing. Jadi lebih baik kita ambil satu keburukan ataupun satu kelemahan itu menjadikan kelebihan, daripada kita caci-mencaci. Tak ada faedahnya. Dan saya merasakan ini adalah macam seolah-olah macam permainan. Permainan supaya kita ni dialihkan daripada isu-isu yang lebih penting. Sebab saya lihat yang mana mereka ni, contohnya Syafiq, contohnya Botak Bon, contohnya Jebat dan Donjai juga Tok Singa, mereka punya aura ataupun punya follower yang tetap, yang baik, yang saya rasa punya aura yang kuat, yang kuat. Jadi kenapa kita tak nak terus-menerus untuk membuat kebaikan untuk rakyat, untuk agama, bangsa dan juga negara? Kalaulah saya katakan contoh, kalaulah kita lihat Jebat Derhaka, mulutnya sebegitu. Tetapi apabila saya berjumpa berdepan, saya tengok Abang Jebat ni cukup hormat orang, cukup dengan kasih sayang. Begitu juga dengan Donjai, begitu juga dengan Joseph, begitu juga dengan Botak Bon yang saya kenal, yang saya tahu Botak Bon ni. Tak ada pun cerita kurang hajar, tak ada pun cerita apa. Jadi mungkin perkara-perkara itu perlu diubah, perlu diubah. Jadi wujudlah satu pasukan, satu tim. Jadi di dalam tim itu saya cadangkan juga untuk membawa orang-orang daripada golongan yang profesional. Contohnya daripada legal firm. Kita bawa peguam, duduk barisan peguam ada, supaya boleh menasihati kita, memberitahu kita apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Jadi lebih baik, saya rasa cadangan saya ini
saya cadangkan kepada mereka. Dan saya harap jika mereka setuju, bolehlah inbox ataupun call saya ataupun mesej saya. Saya nak call diorang, nak cadangkan tu, saya rasa macam segan. Yalah, siapalah saya. Saya orang yang baru di dalam media sosial. Mereka orang-orang yang lama. Tapi saya berani. Saya rasa saya perlu berani untuk menyuarakan perkara ni kepada mereka. So, jadi guys, saya juga harapkan korang punya sokongan, korang punya pandangan dan pendapat. Sebab apa? Sebab saya juga membuat keputusan ini selepas saya menilai cadangan ataupun kritikan ataupun komen daripada anda-anda semua. Jadi guys, saya harap pasukan ini terbentuk untuk kebaikan. Tiada lain adalah untuk kebaikan. Sebab bagi saya guys, contohnya apabila keburukan seseorang itu kita nampak, jahat mereka tu kita nampak, tak guna kalau kita hanya bercakap ataupun membiarkan kejahatan mereka. Contohnya, macam saya ada seorang anak saya tu tidak tahu membaca. Jadi saya hanya tengok, saya hanya lihat, saya hanya ambil tahu, oh dia ni tak tahu baca. Sampai sudahlah dia pun tak tahu baca. Kalau tak, saya hantar dia ke sekolah. Jadi tindakan yang macam tu maksudnya kita ambil orang yang bermasalah ni, kita duduk, contohnya Syafiq, orang yang lebih tahu ataupun orang yang ada pengalaman, yang membuat kajian dan sebagainya. Jadi apalah salahnya jika Syafiq boleh polish dia. Macam tu contohnya. Macam anak yang saya kata tadi, anak saya tidak tahu membaca, saya perlu hantar dia ke sekolah. Macam tu lah. Jadi kita ambil orang ni, contohnya Joseph ni dia langgar, dia suka pergi terjah, dia suka pergi tu membuta tuli katanya. Lebih kurang macam tu. Jadi kita ambil di dalam tim ni dan kita asuh dia, keberanian dia tu kita bawa pada cara lain. Sebab keberanian dia macam-macam. Ada orang berani bersuara, ada orang kontak, ada orang pengaruhnya kuat, ada orang kontaknya power, ada orang cerdik macam Syafiq, ada orang bagus, auranya kuat seperti Botak Bon, ada orang yang ilmu agama boleh, macam Tok Singa. Jadi orang-orang macam ni perlu ada dalam pasukan. Itu cadangan saya. Lebih baik kita membawa isu-isu yang lebih bermakna, yang lebih berkesan kepada rakyat. Sebab sekarang ni apa yang kita nampak sekarang ni, guys, orang-orang ataupun ahli-ahli politik ni sibuk yang merebut kerusi, yang rebut kuasa, yang berlompat sana lompat sini, yang gila kuasa, yang nak jadi PM, lepas dia jadi PM, yang ni jadi TPM, berebut-rebut yang itu nak jadi PM, yang ni nak jadi anaknya pula nak jadi TPM 2, TPM 1 dan sebagainya. Di parlimen juga kita sedia tahu, yang sana bercakap, yang sini kata ni, yang sini kata tu. Jadi tak ada penyelesaian. Dan akhirnya rakyat juga yang tertindas di bawah ni yang susah. Hampir 800,000 diberhentikan kerja, guys. Jadi saya ambil satu inisiatif, saya ambil satu pendekatan yang baik. Saya mengajak mereka-mereka ni membuat satu pasukan dan kita membawa isu-isu supaya suara kita ni didengar oleh ahli politik ataupun didengar oleh mereka-mereka yang punya kuasa di dalam kerajaan. Jadi saya harap kepada tuan punya badan, Donjai, Jebat, Tok Singa, Botak Bon, Syafiq dan juga Joseph. Jadi jika setuju, beritahu, so kita boleh berjumpa. Jika tak setuju, apalah daya saya, apalah kekuatan saya, apalah yang saya harus buat jika kamu-kamu semua tak setuju. So saya tetap akan berjalan walaupun saya seorang diri. Sebab saya punya netizen-netizen yang akan menyokong. Selagi ada orang yang menyokong. Kalau dah tak ada orang menyokong, saya pun tak boleh nak buat apa. Macam tu. Jika mereka-mereka tidak mahu, jika mereka-mereka menolak, itu hak mereka masing-masing. Bagi saya, siapa yang nak duduk, siapa yang nak join, siapa yang nak buat tim untuk kebaikan, saya tidak boleh menghalang. Malah saya menjemput dengan berbesar hati. Tetapi perlu ikut undang-undang yang ada dalam tim, perlu ikut peraturan yang ada di dalam tim. So kita ikut dan kita mendengar nasihat daripada peguam bagaimana untuk kita buat tim, bagaimana perlu kita register ataupun dan sebagainya. Tak nak buat satu macam dah jadi geng pertubuhan haram lah, nanti jadi geng jadi perkara yang tidak baik. Jadi saya cadangkan begitu. Jadi saya harap Syafiq, Botak Bon,
Tok Singa, Jebat dan yang lain-lain dapat berfikir dengan tenang dan membuat satu keputusan yang baik. Jadi saya harap Allah. Saya nak tidur online, tapi selepas tengok live Didi Ujang ni, saya merasa amat gembira. Sebab itulah saya kata kepada tuan-tuan, saya amat menyayangi dan menyanjungi Didi Ujang ini sebagai satu idola pada masa kini yang amat relevan untuk kita semua bersatu hati dan bersatu hati dan teguh untuk membicarakan tentang isu-isu yang semasa. Jadi saya menyokong baik apa cadangan yang dibuat oleh Didi Ujang ni, tetapi dengan bersyarat, di mana apabila gabungan ini telah terbentuk, maka di situ setiap kesilapan dan kekilafan, setiap fitnah, hasutan dan juga tomahan haruslah dicuci, kerana apabila ia tidak dicuci maka ia akan tular. Saya tidak mahu ada akan yang mengatakan bahawa ini adalah satu drama. Kami selama ini bergaduh kerana kami saja buat drama untuk bergaduh. Saya tidak mahu perkara tersebut. Tetapi apa yang saya inginkan adalah daripada pihak saya sendiri, saya akan meminta maaf kepada mereka-mereka yang berkaitan, sebagaimana saya memohon maaf kepada pemancar Malaysia. Tetapi mereka juga perlu untuk memohon maaf ke atas salah dan silap yang mereka telah buat. Fitnah, tomahan dan segalanya yang mereka telah buat di dalam media sosial maupun di dalam grup WhatsApp ataupun melalui rakan-rakan mereka, dan segala perjumpaan ini harus direkodkan secara langsung, secara live, dan video ini tidak boleh di-delete sehingga hilanglah bulan dan bintang kelak. Jadi setiap ini mesti memohon maaf. Kalau ada tomahan, kalau saya ada salah dan silap dengan Jebat, kita akan ceritakan daripada awal bagaimanakah salah dan silap ini bermula, supaya netizen tahu bagaimanakah cerita ini bermula dan bagaimanakah konflik ini bermula, dan akhirnya kita bermuzakarah dan bermaaf-maafan sesama kita. Saya terima dengan baiknya, dan kemudiannya dengan Don Jai, dia perlu mengisytiharkan bahawa saya mengenali beliau ataupun tidak, dan apakah kesilapan di antara saya dan beliau. Kalau saya ada salah, saya terbuka hati untuk memohon maaf. Tiada masalah sama sekali. Saya amat bersetuju dengan perkara ini. Dan saya amat mendukung Didi Ujang. Dan saya harap semua orang mendukung dengan perjuangan yang dibawa oleh Didi Ujang. Kerana perjuangan inilah sebagaimana yang disebut oleh agama Islam. Jadi setiap umat Islam haruslah bermaaf-maafan. Tetapi untuk memaafkan seseorang, dia perlu ada titik permulaan dan titik di manakah kesalahan ini berlaku. Dan dengan itu mereka harus menyucikan, dan saya juga harus menyucikan keadaan kepada semua orang yang telah pun terbaca fitnah dan tomahan. Mungkin terkeluar daripada mulut saya sendiri, dan mungkin terkeluar daripada mulut mereka sendiri, dan perlu menyucikan segala-galanya. Tidak akan ada lagi najis-najis yang tertinggal. Tidak akan ada lagi najis-najis yang tertinggal. Tidak akan ada lagi tomahan-tomahan dan hinaan yang tertinggal. Tidak ada lagi cercaan-cercaan yang tertinggal. Barulah pemaafan itu akan bermula. Sebagaimana kita memaku di dinding, maka apabila dicabutnya paku ini di dinding, maka tidak ada kesan. Itulah arti maaf yang sebenar. Maaf kerana Allah SWT, dan juga haruslah menyuci fitnah-fitnah yang telah dibuat. Ibarat kita memaku di dinding, apabila dicabutnya paku itu, maka tidak akan tertinggal loophole ataupun dipanggil sebagai lubang-lubang. Maka lubang itu harus ditampal. Ditampal bagaimana? Ditampal dengan mengisytiharkan apakah kesalahan dan menyucikan segala sebaran-sebaran yang telah dibuat yang tidak benar sama sekali ke atas 4 orang individu ini yang disebut nama oleh Didi Ujang. Saya amat mendukung dan saya amat bersetuju dengan apa yang dibuat oleh Didi Ujang. Dan suatu hari nanti kita akan mengangkat Didi Ujang menjadi kepala kita, dan saya bersetuju untuk membawa pertubuhan saya untuk membubarkan, dan semua ahli pertubuhan menyertai Didi Ujang, kerana inilah sifat kepimpinan yang perlu ada daripada setiap orang manusia. Saya amat bersetuju sekali. Dengan cara yang jangan senyum dan gelak. Saya bersetuju sekali, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau. Jangan ada di sini yang kecam dan sebagainya. Saya sangat bersetuju. Sangat 100, 200, 300% bersetuju dengan benda ini. Tetapi haruslah bersyarat. Syafiq share dalam page first sama.
saya tak boleh nak share dalam page yang pertama. Dia kena ada admin, and admin yang boleh share. Jadi tolong tuan-tuan tolong share kepada Daddy Ujang. Dan saya pun telefon Botak Boy Andri, kan, Botak Boy pun dia kata dia akan dengar dulu, tapi apa-apa pendirian dia akan nyatakan kemudiannya, dia akan nyatakan kemudiannya, itu antara Botak Boy, tapi apa yang Botak Boy buat saya akan sokong dan ikut apa yang dia buat, tetapi kita amat bersetuju, on tak on, ya Mak Syamil Adrian, on tak on, tapi hampa kena cerita semua daripada A sampai Z, apakah ketidakpuasan hati yang boleh berlaku disebabkan inilah yang berlakunya segala perbalahan ini. Saya akan menyatakan apakah kesalahan saya, dan saya akan memohon maaf sebagaimana yang disebut oleh para ustaz yang kita pernah dengar. Apabila diputuskan benang, apabila kita sambung benang itu, kita tidak mahu ada ikatan yang kenampakkan kepada benang itu, maka benang itu haruslah seperti asalnya, seperti azalinya. Itulah cara kita memohon maaf. Maka tidak akan ditinggalkan najis-najis, tidak akan ditinggalkan kesan-kesan yang boleh merosakkan pasukan yang akan terbina ini, pasukan yang disebut oleh Daddy Ujang, yang akan mendokong pemuda-pemuda di atas tanah Melayu ini, yang akan mendokong pemuda-pemuda di dalam Malaysia ini. Saya amat bersetuju. Kalau live saya sekejap sebelum ini saya kata saya ingin mengundur diri di dalam politik, tetapi kerana kasih dan sayang Daddy Ujang yang telah membuat live tadi, saya terasa semangat yang berkobar-kobar, api yang membara-bara untuk terus di dalam barisan nasional, untuk terus berpolitik, untuk terus mendokong cita-cita murni, untuk terus mempertahankan maruah nusa bangsa dan juga negara. Jadi itu adalah jawapan daripada saya. Dan itu adalah jawapan daripada saya. Dan syaratnya, saya ulang daripada tadi syaratnya, lagi sekali saya ulang syaratnya, mungkin ada yang baru masuk. Syaratnya, pertemuan ini harus dilakukan secara langsung oleh empat orang yang terlibat, dan setiap empat orang yang terlibat ini harus merekodkan perjumpaan ini, dan setiap empat orang ini haruslah melafazkan setiap kesalahan, fitnah, tomahan, cercaan dan segala fitnahan dan sebagainya yang dilakukan oleh kepada empat orang ini, dan haruslah mencari titik persamaan dan titik tolak di dalam pergaduhan ini. Terus harus menyatakan kepada netizen apakah kesilapan yang berlaku sehingga menyebabkan kemarahan seseorang dan sehingga menyebabkan kejatuhan maruah diri, kejatuhan maruah keluarga, kejatuhan maruah persatuan dan sebagainya. Setiap daripada empat orang ini kena ada MOU. Ya betul, kena ada MOU, kena nyatakan kesilapan dan kena memadam semua benda yang ada, memadam dan memohon maaf, direkodkan di dalam page masing-masing. Saya amat bersetuju. Saya amat bersetuju mendokong. Syamil Adrian pun bersetuju, tim saya. Syamil Adrian pun dia bersetuju. Mel, tolong share kat dalam page kau, Mel, boleh tolong, minta tolong kita bersetuju, kita terima dengan hati yang terbuka. Itu di situ saya sebut. Kalau saya ada salah dan silap, saya memanggil dengan perkataan-perkataan yang kesat. Saya akan memohon maaf secara terbuka. Semua orang tengok, dan mungkin 3,000, 4,000, 6,000 orang akan tengok yang menjadi saksi pada pertemuan yang amat bersejarah itu. Sebagaimana satu pertemuan yang telah dibuat oleh On Jaafar pada 10 Februari 1946. Dan setiap empat orang ini haruslah mengikrar dan bersumpah sebagaimana yang dibuat oleh On Jaafar pada 10 Februari 1946. Sumpah yang sama harus dibuat pada hari tersebut supaya mengingatkan empat orang yang terlibat atas dasar perjuangan yang sebenar yang dibawa oleh Dr. On Jaafar di dalam perjuangan UMNO, United Malay National Organisation, untuk membangkitkan jiwa Melayu, iaitu the soul of Malay. Dan saya meminta Daddy Ujang pada ketika itu akan membaca ikrar tersebut
akan membaca ikrar tersebut dan diikuti oleh 4 orang tersebut dan harus difahami oleh 4 orang tersebut. Dedi Ujang harus bertanya kepada setiap seorang daripada yang terlibat itu, adakah kamu memahami setiap rangkap daripada Sumpah Melayu ini? Kalau tidak faham, perlu diterangkan kepada mereka apakah maksud-maksud yang tersirat di dalam Sumpah Melayu tersebut 1946. Saya akan tolong Dedi Ujang berkenaan dengan perkara itu, tapi saya tahu Dedi Ujang pun tahu berkenaan dengan perkara itu. Jadi setiap orang tidak boleh dilafazkan serentak. Ini syarat yang keduanya. Tidak boleh dilafazkan serentak, tetapi mestilah dilafazkan satu orang. Saya, anak Melayu, bersumpah. Bersumpah. Kena ada sumpahan di situ. Kena ada sumpah di situ. Saya anak Melayu, saya nama sekian-sekian nama ni. Setiap orang seorang. Dan video ini harus direkodkan, dimuat dan tidak akan dipadam sehingga hilanglah bulan dan bintang. Dah lah balik. Nak beritahu saya bersetuju. Saya bersetuju dengan apa yang dibuat oleh Dedi Ujang. Saya amat bersetuju dan saya amat menyokong dengan hati yang terbuka. Dengan hati yang terbuka, saya amat suka. Sebab itulah saya kata saya amat menyayangi Dedi Ujang ni. Sebab tahu Dedi Ujang mengamalkan apa yang kita panggil di dalam bahasa Latin, iaitu audi altram partem, iaitu setiap seseorang ini harus ditanya, disoal, dalam kaedah undang-undang tidak boleh mendengar kepada sebelah pihak dan haruslah dinilai kepada dua-dua belah pihak, dan tidak boleh menjatuhkan hukuman yang tidak adil, iaitu nemo judaik di zauza, tidak boleh jatuhkan hukuman secara tidak adil kepada seseorang. Terima kasih Zarif Hanis, terima kasih Muhammad Faris. Jadi itu tuan-tuan, jelas. Jadi saya jelaskan lagi sekali. Saya jelaskan, ini adalah kali ketiga. Saya bersetuju dengan cadangan yang dibuat oleh Dedi Ujang. Dengan cadangan yang dibuat oleh Dedi Ujang. Dan dengan itu saya akan membubarkan grup saya untuk semua grup saya duduk di bawah Dedi Ujang. Saya bersetuju dengan itu. Dan kita akan angkat semua follower untuk support dengan hala tuju yang dibuat oleh Dedi Ujang. Kita sokong. Tetapi bersyarat. Syarat yang pertama adalah setiap seorang daripada individu yang disebut nama, iaitu Botak Bon, Don Jai, Jebat Dahaka, Tok Singa dan saya sendiri haruslah menyatakan setiap tomahan, fitnahan, cercaan dan juga apa sahaja yang telah diperkatakan oleh setiap individu itu, termasuk dengan saya sendiri, secara siaran langsung ataupun live, supaya didengari oleh setiap follower-follower yang ada pada hari tersebut, tanpa sebarang manipulasi, tanpa sebarang unsur-unsur untuk memendamkan agar tidak diketahui kepada umum. Perlulah diluahkan segala-galanya, dan kemudiannya barulah berlakunya sesi permaafan. Iaitu perlu bagi tahu apakah fitnah yang telah dibuat, apakah cercaan yang telah dibuat, apakah tomahan, dan juga apakah perkara-perkara yang berbangkit. Perlu dinyatakan dengan jelas secara percakapan dan juga bertulis, yang harus disimpan oleh pertubuhan yang baru akan tertubuh. Disimpan oleh pertubuhan yang tersebut. Jadi bila berlaku konflik belakang hari dah tahu. Jadi barulah itu ada arti kemaafan di situ. Maka apabila memaku paku di dinding, maka apabila dicabutnya paku itu, kita tidak akan meninggalkan sebarang kesan, lubang, sama ada dilihat oleh orang yang lain ataupun dilihat oleh kita sendiri. Jadi maaf itu haruslah jernih. Pemaafan itu haruslah lillahi ta'ala, dan tidak ada lagi permusuhan-permusuhan. Itu yang pertama. Itu syarat yang pertama. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua. Syarat yang kedua saya sebut tadi. Saya dah lupa dah apa benda lah. Saya sebut tadi lupa dah. Saya lupa dah. Dan video. Video yang dimuat naik itu mestilah dimuat naik di dalam page masing-masing. Dan video ini tidak boleh di-delete sehingga hilangnya bulan dan bintang.
Syarat yang kedua, Dedi Ujang harus mempengerusikan pertemuan ini. Harus tidak ada prejudis. Ya, betul. Tidak akan ada prejudis. Tidak akan ada niat malefide. Dan semuanya berlaku dengan niat bona fide. Tidak ada prejudis lepas ini. Dan tidak ada niat malefide. Dan semuanya haruslah berlaku dengan bona fide. Dia nak sebut dalam bahasa undang-undang juga Mel ni. Aku ketuk juga lagi. Malafide ni adalah niat buruk. Bona fide adalah suci hati dan rela hati. Prejudis ni adalah tidak akan ada. Prejudis saya lupa. Prejudis saya faham tapi saya lupa. Senang saya cakap. Dan syarat yang keduanya adalah Dedi Ujang haruslah mempengerusikan pertemuan tersebut secara langsung. Maka perlu ada setiap daripada orang yang disebut, individu yang disebut, Botak Bon, saya sendiri, Tok Singa, Don Jai dan juga Jebat Rahaka, haruslah mengikrarkan Sumpah Janji Melayu 10 Februari 1946 secara bergilir-gilir, bermula daripada penama pertama sehinggalah penama yang terakhir, direkodkan dan dimasukkan di dalam page masing-masing dan tidak akan dipadam sehingga hilangnya bulan dan bintang. Maka setiap seorang haruslah melafazkan sumpah taat setia tersebut. Saya anak Melayu bersumpah dan membaca segala kandungan-kandungan yang ada di dalam Sumpah Melayu itu yang bertarikh pada 10 hari bulan Februari 1946. Dan setiap seorang daripada penama-penama tersebut haruslah memahami setiap isi-isi kandungan sumpah taat setia tersebut. Dan jika tidak difahami haruslah diterang sejelas-jelasnya oleh Dedi Ujang secara langsung supaya setiap seorang daripada anak-anak Melayu yang terlibat ini memahami apakah isi kandungan di dalam Sumpah Melayu itu. Itu sahaja. Itu adalah syarat yang kedua. Syarat yang ketiga saya nak tidur. Saya terima. Tolong bagi video saya kepada Dedi Ujang. Tolong bagi ya. Tolong siapa-siapa hantar video saya kepada Dedi Ujang. Saya terima. Saya sokong. Saya sokong dengan jitu. Dan tim saya pun, si Mel Adrian, saya nak tanya. Mel, sokong nak Mel? Tim saya, Mel. Mel sokong ke tak sokong Mel? Mel sokong nak Mel kalau berlaku benar ni? Mel jangan gelak Mel. Mel sokong ke tak sokong? Kita tunggu ni saya punya rakan baik. Diri saya ni ibarat terbahagi kepada dua. Otak saya terbahagi kepada dua. Otak saya terbahagi kepada dua. Satu adalah Mel, satu adalah saya. Jadi apa-apa keputusan yang saya buat mesti saya kena tanya kepada dia. Kalau dia setuju, saya setuju. Mel sokong jadi Mel sokong. Jadi saya Mel sokong, jadi saya pun akan bersokong dengan apa yang diutarakan oleh Dedi Ujang ini. Jadi saya sokong tuan. Setakat itu saja tuan-tuan. Jadi kita mendoakanlah semoga penyatuan ini berjaya. Semoga penyatuan ini berjaya dan segala-galanya konflik ini diperbetulkan. Segala konflik ini diperbetulkan dan mencari titik permulaan yang baru. Marilah kita bersama-sama bersedekah Al-Fatihah kepada sesiapa yang telah pun meninggalkan kita, kepada ibu atau bapa kita, kepada para wali Allah dan karamullah. Semoga mereka memberkati apa yang telah diutarakan oleh Dedi Ujang sekejap tadi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, setakat itu saja tuan-tuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.